Assalamualaikum, selamat petang dan salam satu Malaysia, dan kita bersua pastinya di rancangan platform. Saya Hisham Saleh dan kita akan berbincang mengenai ubat generik ataupun juga ubat innovator. Ada dua perbezaan di antara generik dan juga innovator. Namun sebelum kami meneruskan perbincangan ini, ikuti dahulu perkembangan tragedi tongkang karam dekat Banting, Selangor. Mayat seorang penumpang tongkang karam di Muara Sungai Langat dekat Pantai Kelanang, Banting, Selangor ditemui nelayan tempatan. Ini berhampiran sebuah kapal korek di Muara Sungai Langat kira-kira 10.53 pagi tadi. Dan 10 minit sebelum itu, kapal agensi Kuasa Maritim Malaysia APMM menemui bangkai tongkang terbabit berhampiran Muara Sungai. Kita bersiaran secara langsung dari Pengkalan Maritim Daerah Pelabuhan Kelang untuk ikuti sidang media Lieutenant Commander Muhammad Hambali Yaakob, Pengarah Operasi Maritim 4 Kelang. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kita hadir datang untuk sesi sidang media untuk kes bot karam di Sungai Kuala Langat yang dilaporkan pada jam 00.30 pagi tadi. Daerah Banting Kelang telah menerima maklumat daripada MRSC Johor Bahru iaitu Maritime Rescue Sub Center memaklumkan bahawa sebuah bot ataupun tongkang telah karam di kawasan perairan Sungai Air Hitam, Pulau Keri dekat Kuala Langat, Selangor, yang melibatkan 97 orang dipercayai warga Indonesia. Okey, tindakan awal yang telah diambil oleh Maritim Kelang sejurus mendapat maklumat, membuat siasatan dan mengaktifkan operasi mencari dan menyelamat. Seterusnya menghantar sebuah kapal iaitu KM Danga ke lokasi. Seterusnya dua bot RHIB iaitu Kilat 15 dan Kilat 32 untuk membantu mangsa-mangsa yang telah karam bot tersebut. Operasi diteruskan sehingga pukul 8 pagi tadi. Yang terkini, maklumat yang saya boleh sampaikan, status kini berakhir 13.45 tengah hari, iaitu jumlah keseluruhan yang telah ditemui iaitu 62 orang. Mangsa yang masih hilang 35 orang. Okey, mangsa yang ditemui itu melibatkan 60 orang yang masih hidup dan 2 mayat. Mayat iaitu perempuan dewasa dan lelaki dewasa. Yang masih hidup tu 47 lelaki dewasa, 12 perempuan dewasa dan 1 kanak-kanak perempuan. Bagi operasi mencari dan menyelamat, antara jabatan-jabatan agensi yang terlibat adalah Maritim Malaysia, Jabatan Bomber Malaysia, PDRM, Jabatan Perkhidmatan Awam, Pejabat Daerah Kuala Langat serta Hospital Banting. Aset-aset laut yang terlibat APMM, 4 buah bot kita dah tambah daripada pagi tadi, iaitu 2 buah kilat peti 83 dan pengawal 23 serta kapal KM Danga, serta tambahan sebuah pesawat udara iaitu Dolphin untuk mencari dan menyelamat. Bomber menugaskan sebuah bot dan Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia menugaskan 3 bot. Keseluruhan aset yang berada di lokasi sekarang 10 aset, melibatkan semua agensi yang terlibat. Jumlah anggota yang terlibat meliputi semua agensi seramai 96 orang. Pecahan dia APMM seramai 12 pegawai dan 40 anggota. Polis melibatkan 30 pegawai, 9 anggota dan 3 anggota pasukan gerakan am. Bomber 3 pegawai dan 8 anggota, dan Jabatan Pertahanan Awam 1 pegawai dan 14 anggota, serta bantuan daripada Pejabat Daerah Kuala Langat seramai 3 orang. Kita operasi ini akan diteruskan sehingga kesemua mangsa atau mayat ditemui. Langkah-langkah yang perlu diambil, kita telah berluaskan kawasan pencarian kita daripada Muara Sungai Langat sehingga ke 3 ke 4 batu nautika dari lokasi bot karam. Untuk makluman juga, bot
APMM telah menemui bangkai bot yang telah karam pada jam 10.43 pagi tadi. Seterusnya, kita telah meluaskan pencarian kita daripada point bot tu, meluas daripada bot, bawa keluar Kuala Langat sehingga bawa ke dalam sungai Kuala Langat. Untuk makluman juga, keadaan laut sekarang ni cuaca tak baik, rough weather. Kita menggunakan semaksimal aset yang kita ada untuk membantu mangsa. Itu saja. Untuk makluman dan siasatan awal daripada mangsa-mangsa yang masih hidup, keseluruhan investigation yang kita buat, dia orang nak meninggalkan Malaysia dan menuju ke Aceh, Indonesia. Keseluruhan warga ataupun keseluruhan mangsa-mangsa tersebut adalah daripada Indonesia setakat ni. Kita tak ada lagi maklumat daripada sumber perisikan kita, sumber yang buat siasatan, mangsa-mangsa daripada negara lain tak ada lagi. Semua daripada Indonesia. Itu maklumat juga, pihak kedutaan Indonesia itu telah menghubungi saya, dan dalam perjalanan ke Balai Polis Teluk Panlima Garang, di mana ditempatkan mangsa-mangsa untuk kedutaan berjumpa dan membuat lawatan terhadap warga negara Indonesia tersebutlah. Do we know what caused the boat to sink? Untuk makluman juga, dalam siasatan kami, kemungkinan besar bot itu karam sebab terlebih muatan. Mungkin terlebih muatan. Tempat ada juga maklumat yang kita terima, dia orang cakap ada leaking, kebocoran yang menyebabkan bot itu karam, tapi kita belum dapat kepastian. Sebab itu masih dalam siasatan kita. Sorry, can you repeat the statement in English? And a second question is, can you confirm whether there was any Chinese national on the sinking boat? Okay. Baik, Zura, itu tadi kami kongsikan kepada anda sidang media perkembangan tragedi tonggang karam dekat Banting Selangor, dan mungkin kami akan wawarkan lagi apa agak perkembangan terkini. Namun kita sekarang ini fokus kepada platform kembali memberi kepada elemen perubatan, dan kita bersama dengan pihak KKM. Kalangan pengguna ramai yang kurang mengetahui pasaran ubat generik, tetapi hakikatnya ramai yang sudah menggunakan ubat generik tanpa pengetahuan mereka. Jadi adakah penggunaan ubat ini bahaya? Apa pula perbezaan di antara ubat generik dengan ubat tiruan dan ubat original atau pemilik kepada ubat asal yang menjalankan penyelidikan dan pembangunan sebelum penemuan ubat original atau disebut juga sebagai ubat innovator? Pengguna yang tahu mengenai ubat generik, mereka berasa ragu-ragu untuk menggunakannya. Pengguna tidak yakin kerana ubat generik harganya jauh lebih murah berbanding ubat original. Ada juga yang sudah biasa menggunakan ubat original dan agak sukar untuk beralih kepada ubat generik. Jadi, wujudkah perbezaan besar terutama dari segi keberkesanan atau kesan jangka panjang penggunaan ubat generik disebabkan kandungan bahan aktifnya tidak sama dengan ubat innovator yang selalunya melibatkan proses pendidikan dan pembangunan bertahun lamanya? Jadi persoalan-persoalan inilah yang akan kita kupas bersama dalam rancangan platform siaran hari ini bersama dengan Encik Muhammad Zihan Mustafa, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi, Cawangan Penggunaan Ubat Berkualiti, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Kita akan lanjutkan banyak lagi persoalan selepas ini bersama dengan Tuan Zihan. Apapun kita ikuti terlebih dahulu reaksi daripada masyarakat berkaitan dengan fokus kami pada petang ini. Ubat generik. Ubat generik apa itu? Ubat generik, ubat dari luar negara. Betul kan? Tak tahu. Itu saya ubahlah tak faham punya. Tak tahu. Biasa tengok kos ataupun tengok apa kegunaan ubat tu. Ataupun minta nasihat daripada farmasi. I never heard about that before. Jadi apa jenis ubat tu? Apa nama ubat tu? Kita panggil ubat tu ubat generik. Generik Dia barunya ke? Ubat generik tu saya tak berapa tahu sangat, tapi setahu saya ubat generik tu macam ubat yang mungkin harga dia lebih murah berbanding dengan ubat-ubat yang lain.
Jadi rata-rata ramai yang masih lagi tidak mengetahui apa itu ubat generik dan pastinya kewujudan ubat generik itu pun masih lagi ramai orang tidak sedari kewujudan ubat generik. Fungsinya yang sama seperti ubat-ubatan biasa. Ubat generik ialah ubat yang dikeluarkan oleh syarikat lain setelah tempoh paten yang diberikan kepada syarikat penyelidik yang menemui ubat asal telah luput tempoh paten. Jadi kandungan dan fungsinya sama dengan ubat asal. Cuma ubat generik keluaran pengeluar kedua tidak boleh diberi nama seperti jenama asal pemilik paten. Ubat yang dipatenkan oleh syarikat yang menemui ubat dipanggil ubat original atau asal atau ubat innovator. Biasanya syarikat-syarikat ini adalah yang menjalankan penyelidikan dan pembangunan ataupun istilahnya R&D sehinggalah mereka menemui ubat baru sebelum dipasarkan kepada orang ramai. Ubat-ubat original selalunya lebih mahal daripada ubat generik kerana syarikat penemunya paten telah mengeluarkan jutaan malah berbilion ringgit untuk tujuan R&D mereka selain mengambil masa penyelidikan bertahun-tahun sebelum lulus untuk dipasarkan. Jadi perbelanjaan jutaan ringgit adalah untuk memastikan keselamatan dan keberkesanan ubat baru termasuk ujian ke atas haiwan dan manusia. Syarikat-syarikat besar yang menjalankan R&D dan mengeluarkan ubat-ubat original selalunya dari benua Eropah termasuk Amerika Syarikat. Misalnya syarikat GlaxoSmithKline penemunya paten untuk ubat seperti Panadol, Ventolin, Piriton dan syarikat Pfizer untuk ubat Viagra, Novas dan juga Trocid. Salah satu ubat original yang sudah tamat tempoh ialah Ponstan, iaitu ubat penahan sakit yang dikeluarkan Park Davis. Kini pengeluaran ubat yang sama fungsinya dengan Ponstan sudah boleh dikilangkan dan dipasarkan oleh syarikat lain termasuk di Malaysia. Jadi antara jenama baru ubat Ponstan atau ubat tahan sakit ialah Pontalon, Mefficap dan Malgesic yang mempunyai kandungan sama seperti Ponstan iaitu mefenamic acid dan di Malaysia antara contoh pengilang ubat generik ialah Prime Pharmaceutical, Malayan Pharmaceutical Factory, Ranbaxy dan sebagainya. Dari segi bentuk pula, ubat generik tidak semestinya sama dengan ubat original dan Ponstan 500 mg misalnya berwarna kuning dan berbentuk bujur dengan tulisan PD di atas tabletnya. Baik saudara, bagi mengetahui lebih lanjut mengenai ubat generik dan mungkin perbezaannya dengan ubat innovator, kami bawakan khas untuk anda hari ini Encik Muhammad Zihan Mustafa. Beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi Cawangan Penggunaan Ubat Berkualiti Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin daripada awal bicara saya tadi mengenai pengenalan kepada ubat generik, ubat innovator, ramai lagi masih apa itu generik, apa itu innovator. Sebab kita kalau kita sakit, baik kita akan tahu okey, kita akan pergi membeli ubat. Mungkin ada setengah jenama sahaja yang kita kenal di pasaran. Elok kiranya dan sebab itu kami undang tuan untuk terangkan kepada penonton kami mengenai innovator itu apa, ubat generik itu apa tuan? Okey, ubat innovator ni adalah ubat asal. Yang mana ubat yang mula diperkenalkan di pasaran dan syarikat yang menemui ubat tersebut yang menjalankan penyelidikan terhadap ubat tersebut diberi tarikh paten. Okey. So tarikh paten, satu lesen hak cipta yang mana dia bergantung pada ubat lah. Ada yang mempunyai tarikh paten yang lama, ada yang sekitar 10 hingga 15 tahun. Okey. Dan ubat generik pula adalah ubat yang mirip kepada ubat innovator dan dia ubat ni hanya boleh dipasarkan ataupun dikilangkan oleh pengilang yang lain selepas tamat tarikh paten. Sebelum tamat tarikh paten tak boleh buatlah. Okey, itu adalah satu hak eksklusif yang diberikan untuk syarikat innovator tu dapat kembalilah apa saja wang ataupun dana yang telah dibelanjakan untuk buat R&D dan sebagainya. So selepas tamat tarikh paten tu, maka pengilang lain boleh mengeluarkan ubat yang sama. Okey, oleh itu ubat generik ni adalah ubat yang mempunyai kandungan bahan aktif yang sama dengan innovator, tetapi ia dikeluarkan oleh syarikat lain lah. Jenama yang berbeza. Jenama yang berbeza. So dari segi bentuk dos, keselamatan, kekuatan dos, cara ia digunakan, cara ia diambil, semuanya adalah sama dengan produk innovator. Okey. So kalau kita nak tengok contoh mudah lah. Contoh mudah, satu ketika dulu zaman saya kanak-kanak saya ingat lagi, kalau kita demam ni, kita biasa dengan ubat Panadol. Panadol tu adalah nama jenama. So bahan aktif yang memberi kesan terhadap penurunan suhu badan kalau kita demam kita makan ni, bahan aktif tu kita panggil paracetamol. Okey. So hanya bila
Panadol ni habis tarikh paten dia. Okey, Panadol ni dimiliki oleh GlaxoSmith. Bila habis saja tarikh paten dia, maka banyak kilang farmasikal sama ada tempatan ataupun luar negara boleh menghasilkan ubat yang sama mengandungi bahan aktif yang sama iaitu paracetamol. Okey. So oleh sebab tu satu ketika dulu pun mesti ramai yang pernah ingat lagi ubat KK. Ya, pernah. Ubat KK. So kalau pergi ke klinik kesihatan ataupun di hospital kerajaan, kalau demam tu nak ubat KK. Nampak di kapsul itu ada tulisannya KK kan. KK kan. So ubat tu sebenarnya adalah ubat paracetamol. Bahan aktif yang sama macam Panadol. Yang di mana dibuat oleh makmal ubat Kementerian Kesihatan pada satu ketika dulu. Okey, itu adalah ubat generik. Ramai yang tak sedar sebenarnya daripada dulu pun dah ambil ubat KK ni. Dan ramai yang kata berkesan. Kalau ambil memang boleh turunkan suhu badan sesuai untuk waktu demam dan sebagainya. Kan? So yang itu adalah contoh yang paling mudah lah yang saya boleh bagi. Kita tengok pada ubat demam lah. Yang saya nampak saya ni dia lebih menjurus kepada soal persepsi tuan. Nanti saya akan sambung lanjutkan mengenai persepsi itu. Baik, tadi ada banyak diceritakan mengenai bahan aktif. Mungkin di kalangan penonton kita kurang arif apa sebenarnya yang dikatakan sebagai bahan aktif bila kita perkaitkan dengan ubat itu. Okey. Bila kita cakap berkaitan dengan ubat, kita mesti nak tahu keberkesanan dia. Okey, apakah bahan di dalam ubat tersebut yang memberi kesan terhadap kesan terapeutiknya. Contoh kalau kita ambil yang tadi contoh untuk demam, untuk turunkan suhu badan tersebut, kita perlukan bahan aktif dia. So bahan aktif untuk ubat demam ni yang ada dalam Panadol kita panggil sebagai paracetamol. Oleh sebab itu, kalau kita kenal ubat tu melalui jenama Panadol agak kurang tepat. Lebih baik kita mulai daripada hari ini kita kenal ubat melalui bahan aktifnya. Kandungannya itu, bahan aktifnya lah. Bahan aktifnya. So bahan aktifnya adalah paracetamol. Ataupun kalau kita nak tengok pada situasi harian lah. Kalau kita nak buat kari, apa bahan asas dia? Kita kari mesti ada serbuk kari. Betul. Kan? So kalau kita nak buat kek, kita kek coklat contohnya. Perlu ada tepung coklatnya. Kita perlu ada serbuk coklatnya. Okay? So itu adalah bahan aktifnya. So itu yang saya katakan bahawa bahan aktif kalau dalam ubat ni dia adalah yang memberi kesan terapeutik. Tengoklah kalau untuk ubat tersebut adalah ubat kencing manis contohnya, dia adalah untuk merendahkan paras gula dalam darah. Kalau untuk demam dia untuk mengurangkan suhu. So itulah bahan yang terkandung dalam satu ubat yang memberi kesan. So itu adalah yang kita katakan bahan aktif. Okey, satu persatu kita dah mula faham apa itu ubat generik. Secara kasarnya saya rasa penonton dah mula ikut kami untuk memahami ubat generik itu apa. Baik. Persoalan yang mungkin akan timbul selepas itu, mereka akan timbulkan sebabnya apabila dikatakan persepsi ubat inovator itu ataupun ubat yang sudah biasa diambil adalah ubat yang berkesan, walaupun harga dia jauh lebih mahal dan ia lebih berkesan dan ia tidak akan memberikan sebarang kesan dan apa lagi, mungkin tak selamat, berkualiti istilahnya. Adakah ubat generik juga mempunyai ciri-ciri yang sama? Sebab awal tadi ada dinyatakan sama saja sebenarnya. Okey. Yang tadi saya dah nyatakan bahawa ubat generik ni kandungan bahan aktifnya adalah sama dengan ubat inovator. Okay? Ubat asal itu. Ubat asal. Tapi masyarakat negara ni ataupun masyarakat Malaysia ni perlu faham bahawa untuk satu-satu ubat dipasarkan di dalam Malaysia ni atau dalam negara ni perlulah didaftarkan dahulu dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia perlu didaftarkan. Okey. So proses pendaftaran di antara ubat inovator dan juga ubat generik adalah sama. Kita tak ada substandard. Macam ubat inovator dia punya keperluan tu lebih lagi daripada keperluan ubat generik. Tak. Dia adalah sama kerana bahan aktif yang digunakan sama. Sama. Okey. So oleh itu dia punya orang kata syarat-syarat yang perlu dia patuhi mestilah sama ketatnya dengan ubat inovator juga. Okay. Dan untuk ubat generik ni kita salah satu keperluan lain yang perlu dipatuhi sebelum mendaftarkan, dia perlulah dikilangkan di kilang yang mempunyai amalan penghilangan baik GMP. ataupun GMP lah.
di mana yang ini adalah untuk memastikan bahawa kualiti itu ada. So maksudnya syarat yang sama dikenakan ke atas kilang innovator, syarat yang sama juga dikenakan kepada kilang yang mengeluarkan produk generik. Okey. Selain daripada itu, untuk kita tengok pula berkaitan dengan keberkesanan ubat tu, so kita perlukan satu kajian. Kajian ni perlu dipatuhi terlebih dahulu sebelum ubat generik boleh didaftarkan. Kajian ni apa tu? So kajian tu adalah yang kita kenali sebagai kesetaraan bio. Ataupun orang kita yang ini dalam dunia sains kita panggil bioequivalent study. Perlu ada kajian itu untuk membuktikan bahawa keberkesanan ubat generik adalah sama dengan innovator. Sekiranya semua apa ni yang saya katakan tadi dipatuhi, dikilangkan di kilang yang mempunyai amalan penghilangan baik, kemudian lulus dalam ujian kesetaraan bio, kemudian barulah didaftarkan. Tapi Kementerian Kesihatan dia tak berhenti sampai situ je. Dia tak berhenti sampai situ. Bila dah didaftarkan, produk tersebut akan mendapat nombor pendaftaran produk. Okey, untuk menunjukkan bahawa dia telah lulus untuk dipasarkan di Malaysia, dan setiap pendaftaran produk tu akan diikuti sekali dengan stiker hologram untuk memastikan bahawa ia adalah produk tulen, bukan tiruan. Tak ada logo generik itu, memang tidak ada lah. Logo generik memang tak ada. Sebab tu hari ini kalau boleh kalau boleh nak masyarakat Malaysia ni faham macam mana kita nak kenal ubat generik itu macam mana. Okey. Tapi dari segi pendaftaran produk senang. Nombor pendaftaran, kemudian kena ada stiker hologram. Dan macam saya kata tadi, KKM tak berhenti setakat pendaftaran saja. Kita ada pemantauan selepas pendaftaran ataupun post marketing surveillance. Yang mana pemantauan ni akan dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Baik. Dia akan pergi ke pasaran dan mengambil ubat yang telah mendapat yang telah berdaftar ini untuk memastikan bahawa ubat-ubat yang dah didaftarkan ni dia kekal dari segi mutu, keselamatan dan keberkesanan dia. Dia tidaklah nanti bila kita ambil dalam pasaran, kita uji di makmal, kemudian kita akan jumpa bahan lain pula dalam ubat tu. So yang itu adalah satu jaminan yang mana setiap ubat yang berdaftar, kita ada post marketing surveillance kita yang untuk memastikan bahawa ia kekal selamat, berkualiti dan berkesan. Okey. Dan selain daripada itu, semua aduan-aduan, sama ada aduan tu diterima daripada pengamal perubatan ataupun daripada orang awam, pesakit sendiri, semua aduan itu juga dikumpulkan dan kemudian akan disiasat secara terperinci. Tapi ubat innovator juga melalui sistem yang sama. Sistem yang sama. Semua ini sama. Tak kisah apa saja ubat, bila dia didaftarkan, syarat dia begini. Selepas didaftarkan, dia kena lalui cara begini pula. So semua ini sama. Sekiranya ada masalah ataupun isu berkaitan dengan keselamatan, kualiti dan keberkesanan, sebenarnya pihak berkuasa kawalan dadah, Kementerian Kesihatan Malaysia memang boleh menarik balik lesen. Boleh memanggil balik semua produk-produk yang ada dalam pasaran dan tujuan dia hanya satu, untuk melindungi pengguna. So sekiranya pengguna nak rasa tidak was-was, rasa confident, ambillah produk yang memang ada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan. Perhatikan saja ada dua benda itu tadi, nombor pendaftaran KKM dan juga hologram itu tadi sendiri. Saya rasa itu benda itu dah memberikan keyakinan kepada seluruh pengguna untuk mendapatkan ubat-ubat generik ini. Baik, ada tak sebarang perbezaan ketara di antara ubat generik dan juga ubat innovator? Okey, kita faham tadi satu dari segi patternnya, lepas tu prosesnya semua sama. Jadi perbezaan kita mungkin dari segi reka bentuk. Kadang-kadang ada juga yang dipersoalkan bentuknya ini bujur, ini bulat. Jadi adakah itu memberikan sebarang perbezaan dari segi bilangan ataupun bahan aktif itu sendiri, atau macam mana? Okey, soalan yang bagus dari segi, sebab saya kata yang tadi persamaan dah saya terangkan bahawa ubat generik persamaan dia kandungan bahan aktifnya sama dengan bahan yang ada dalam produk innovator. Dari segi perbezaan, perbezaan yang saya nak nyatakan di sini, apa saja perbezaan yang saya nyatakan di sini sebenarnya tidak langsung mempengaruhi dari segi kualiti, keberkesanan dan keselamatan. Contoh perbezaan dia, nama. Nama produk akan berlainan. Pasti. Sebab ia dikilangkan oleh pelbagai syarikat.
kemudian dia akan mengandungi bahan tidak aktif yang berbeza berbanding dengan ubat jenama asal lah. Kenapa? Kerana formulasi ataupun resepi setiap pengilang tu tidak akan sama. Okey. So sama macam saya kata kalau kari yang tadi, okey, mungkin kari Makcik Timah lebih pedas, resepi dia lain. Kalau yang ni resepi dia lain, tapi bahan aktif dia tetap sama. Yang pentingnya bahan aktif itulah tuan. Yang penting tu bahan aktif. Okey. Untuk ubat lah. Yang pentingnya bahan aktif di dalam tu. Dan kemudian kita tengok kat situ, kalau kita kata bahan aktif tu, contoh dia pewarna yang dibenarkan, perasa, pengawet dan juga bahan-bahan tertentu yang kita selaputkan tablet tersebut ataupun pil. So bahan-bahan tu semua tidak mempengaruhi dari segi keberkesanan, kualiti dan keselamatan. Okay? Yang mempengaruhi adalah bahan aktif di dalamnya. Satu penerangan cukup baik. Tuan kena terangkan sekali lagi kenyataan tersebut. Okey. Dan satu lagi, ramai orang awam sekarang ni ataupun masyarakat Malaysia sekarang ni suka kenal ubat melalui rupa bentuk, saiz dan juga warna. Rasa mungkin? Rasa ada juga? Rasa taklah. Tak ada juga. Kenalkan ubat mungkin rasa dia nak cari ubat yang lebih manis sikit. So dia suka kenal melalui cara macam tu. So kalau dia pergi ke farmasi, dia tanya saya nak ubat sesama lah. Ubat sesama tu warna kuning dan bulat. Sebenarnya dalam pasaran ada banyak ubat yang kuning dan bulat. Sebab tu kita tak galakkan orang awam ataupun pesakit untuk kenal ubat dengan cara begini. Bentuk, warna tu semua kita tak nak kenal macam tu. Yang amalan yang betul adalah kenal ubat dengan nama bahan aktif dia. Macam mana kita nak tahu nama bahan aktifnya kalau penonton kita ini sekadar demam biasa, demam sesama, batuk, apa rujukan untuk mereka kenal bahan aktif? Okey, untuk bahan aktif tu pada sampul ubat. Kita ada dua jenis. Satu sampul ubat, satu lagi label pada produk ubat. Mungkin pada kotak ataupun pada botol. Kalau pada sampul ubat, kita akan nampak nama tersebut dia tulis pada ruangan nama ubat. Nama ubat itulah sebenarnya nama sebenar ubat. Tapi kadang tu kalau kita pergi kepada klinik kerajaan, kita akan dapat nama ubat. Tapi kalau kita pergi kepada praktis yang lain, kita terima sampul ubat, kadang dia tulis ubat demam. Ya, betul. Ubat sesama. Dia tidak berikan nama yang macam soalan saintifik. Yang ini pun sebenarnya adalah hak pengguna. Hak pengguna untuk tahu bahawa apa ubat yang diambil. So kalau terimalah dengan tulisan ubat demam ataupun ubat sesama sebagainya, pengguna berhak untuk meminta agar ia ditulis dengan nama sebenar ubat tersebut atau bahan aktif. Kita tanya kembali kepada farmasi ataupun mana yang kepada pengamal perubatan tu, apa bahan aktif dia? Apakah bahan aktif dia? Apakah nama sebenarnya? Supaya kita ada informasi tu. Pada masa akan datang, tak adalah kita cakap, saya makan hari tu ubat tu bentuk kuning dan macam saya katakan tadi. Okey. Dan juga kalau kita tengok pada label produk ubat, pada kotak ataupun pada botol, nama sebenar ubat tu ataupun bahan aktif tu ada pada isi kandungan. Kena baca sikit label sebab rakyat Malaysia memang tak suka baca label. Okey. Dan kalau kita nak katakan perbezaan ni, sebenarnya kita ada masalah sebenarnya. Setiap kali ubat generik masuk ke dalam pasaran, terutamanya ubat generik ni boleh di dalam juga daripada luar negara jugalah. Boleh daripada luar negara juga. Bila kata pihak hospital, bila ada pilihan untuk membeli ubat generik, kita akan membeli ubat generik dan kita akan bekalkan kepada pesakit. Tetapi bila pesakit dapat, dia akan cakap ini salah ubat ni. Sebab dulu saya tak makan ubat bentuk macam ni. Tapi sebenarnya sebab saya katakan tadi, kita jangan kenal bentuk. Kenal nama ubat. Ubat generik memang akan mempunyai bentuk, warna yang berbeza dengan ubat inovator. Yang penting adalah bahan aktif. Yang penting adalah bahan aktif. So kenali bahan aktif. Selepas ini kita akan ajukan kepada tuan kenapa kita ada maklumkan tadi kepada penonton kami yang mana harga ubat generik ini jauh lebih murah daripada ubat inovator. Apapun berikan fokus pada perkara ini terlebih dahulu. Walaupun ubat generik dan ubat inovator mengandungi bahan aktif yang sama, wujud perbezaan dari segi keberkesanannya. Justru ramai pengguna menganggap ubat generik kurang berkesan dengan alasan kualiti bahan aktifnya tidak sama.
Tinjauan kami mendapati kebanyakan pengguna masih keliru dan tidak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan ubat generik. Ini kerana rupa, warna dan saiz ubat yang lebih kurang sama, cuma harga ubat inovasi jauh lebih mahal hingga timbul persoalan, adakah ubat generik yang dijual lebih murah merupakan ubat tiruan. Walau bagaimanapun, ada juga kalangan pengguna yakin dengan kualiti ubat generik asalkan ubat berkesan dan tiada kesan sampingan. Medicine and the price is lower. As long as there is quality, it's not a problem lah. Kat farmasi ke, kalau jenis saya sakit ini, saya pun cakap, ini apa ubat yang perlu saya beli. Kalau boleh saya nak beli dengan harga yang murah, cepat sembuh, tahan sakit. Kami juga dapatkan reaksi daripada ahli farmasi. Mereka menyatakan ramai pengguna tidak mengetahui sama ada ubat yang dibekalkan oleh doktor adalah dalam kumpulan ubat generik atau ubat inovasi. Bagi mereka, kualiti dan keberkesanannya sama. Saya tak tahu, tapi kebanyakannya pun tak berapa jelas lah. Bergantung kepada ubat ataupun bergantung kepada pelanggan lah. Ada yang, contohnya kalau biasanya macam ubat-ubat kronik, contohnya untuk darah tinggi ataupun diabetik, mereka biasanya akan ikut apa yang diprescribe oleh doktor lah. So untuk kategori ubat ini, biasanya mereka akan ikut lah. So quite difficult juga untuk switch ikut kepada generic lah. Kecuali customer yang contohnya sangat macam particular dengan harga, kita akan cuba showkan lah. Kalau dia boleh terima, kita just ambil showkan lah, bagi mereka cuba lah. Mereka lebih percaya pada doktor. So kalau doktor dia prescribe yang original, dia akan ikut original juga. Effectiveness majoritinya hampir sama. So you tak tahu yang mana kurang. Kebanyakan hanya psikologi saja. So kalau ubat kualitinya hampir sama, tapi biasanya orang ingat kalau original tu lebih bagus saja, tapi selain tu keberkesanannya sama. Hakikatnya pengguna tidak perlu ragu-ragu menggunakan ubat generik. Cuma pengguna perlu memastikan ubat telah didaftarkan dengan bahagian farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang bertanggungjawab menjalankan pemeriksaan sebelum ubat-ubat dipasarkan. Baik saudara, UCB, syarikat biofarmaceutical dunia, berhasrat untuk memperkenalkan ubat inovatif bagi rawatan penyakit multiple sclerosis dan hemofilia ke pasar Malaysia pada tahun ini, susulan pemeteraian perjanjian eksklusif antara UBC dan Biogen Idec. Perjanjian itu memberikan UCB hak untuk mengkomersialkan produk Biogen Idec di Korea Selatan, Hong Kong, Thailand, Singapura, China dan Taiwan. Ketua Asia Pasifik UCB Muhammad Chow Ui menjelaskan kerjasama itu melengkapkan lagi matlamat kami untuk menawarkan pilihan terapeutik penjagaan khusus yang inovatif kepada pesakit yang mengalami penyakit berbahaya. Penebusan pasaran baru itu juga menyokong matlamat strategik syarikat untuk mengukuhkan kepimpinan dan kepakaran dalam biologi, neurologi dan imunologi di Malaysia dan rantau Asia. Dan perubatan antara isu yang dikaitkan ke arah persetujuan perjanjian perkongsian Trans-Pasifik TPP yang kini masih lagi dalam rundingan. Untuk itu, negara yang sedang berunding dengan Amerika Syarikat juga digesa agar mencontohi negara yang menolak cadangan harta intelek yang berbahaya mengenai bekalan ubat-ubatan termasuk ubat generik. Sejak tahun lalu, jaminan sudah diberi kerajaan bahawa rakyat boleh mendapatkan bekalan ubat pada harga yang termampu pada masa akan datang. Sekiranya banyak negara bersetuju dengan cadangan Amerika Syarikat yang dianggap satu kepincangan dalam perjanjian TPP, ini akan menyekat kemudahan mendapatkan ubat generik murah bagi rakyat di negara-negara membangun. Amerika Syarikat sebelum ini dikatakan berusaha keras agar negara-negara menerima peruntukan harga intelek yang akan memperluaskan perlindungan monopoli ke atas farmaseutical mahal dan pada masa sama melengahkan kemasukan ubat-ubat generik yang termampu ke negara-negara membangun. Negara-negara yang terlibat dengan TPP ialah seperti Amerika Syarikat, Australia dan juga yang belum lagi membuat keputusan tidak menjadi atau tidak adalah Jepun. Baik, kita terus saja bersama dengan tetamu saya Encik Muhammad Zihan Mustafa daripada pihak KKM. Tadi saya dah tertangguh seketika mengenai kenapa agaknya harga yang ditawarkan oleh ubat generik itu jauh berbeza dan jelas ketara di antara harga ubat generik dan juga ubat innovator. Okey, satu soalan yang bagus. Okay. Dan bila kita cakap berkaitan dengan harga ni, seringkali kita maksudnya masyarakat di luar sana dia beranggapan bahawa
barang yang murah itu tidak berkualiti ataupun mungkin substandard. Okey. Sebagai contoh mungkin jam tangan tiruan ataupun beg tangan tiruan. Okey. So namun semua persepsi ini tidak berapa tepat kalau kita nak samakan dengan situasi ubat-ubatan. Okey. Okey, ubat generik bukan substandard dan dia bukan satu produk yang tidak berkualiti dan dia bukan produk tiruan. Okey. Dan ia murah, bukan cetak rompak istilahnya. Okey. So ia murah kerana dia tidak perlu menanggung kos ujian klinikal ataupun R&D peringkat awal tadi. Dia tidak perlu. Dia hanya perlu menggunakan bahan aktif yang sama. Selepas tamat tarikh paten dan kemudian dia tidak perlu menanggung kos promosi yang tinggi yang perlu dihasilkan kerana ubat tersebut telah lama berada di pasaran. So dia tak perlukan satu kos yang tinggi untuk promosi ubat tersebut. Ramai orang dah tahu dah. Okey. Sepanjang tarikh paten tu syarikat asal dah buat promosi dah. Tinggalnya mereka perlu mempromosikan bahawa mereka juga memberi kesan yang sama yang mereka hasilkan. So dari segi kerana dua kos tersebut yang tadi tidak agak kurang dan tiada, okey, menyebabkan memang harga ubat generik akan jauh lebih murah bila dia berada di pasaran. Okey. Selain daripada itu kita kena ingat juga bahawa bila kita cakap berkaitan dengan kualiti tadi ataupun keberkesanan yang tadi, saya ada nyatakan yang tadi bahawa syarat untuk ubat didaftarkan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, terutama ubat generik, dia perlu ada ujian kesetaraan bio ataupun bioequivalence study. Okey, so kajian ni sebenarnya adalah untuk memastikan bahawa dia punya bahan aktif daripada ubat generik tersebut, okey, dia akan diserap pada kadar pelepasan dan juga jumlah yang sama dengan ubat innovator. Itu adalah satu kajian yang mana dia dilakukan terhadap individu yang sihat, okey, yang dah melepasi peringkat pemilihan dan juga saringan. Kemudian kita akan buat satu ujian yang mana kita akan ambil darah dia mengikut masa dan kita akan tentukan kepekatan ubat tersebut dalam darah. So sekiranya kepekatan yang ada dalam darah tersebut adalah sama mengikut kadar dan juga jumlah dengan innovator, produk innovator, barulah kita menyatakan bahawa dua produk tersebut mempunyai kesetaraan bio. So syarat dua ubat-ubatan ni kita katakan bahawa mempunyai kesetaraan bio, dia mestilah ada bahan aktif yang sama, bentuk dos dia pun mesti sama, dia mesti mematuhi standard yang sama, dan kemudian dia boleh menyampaikan dos bahan aktif tu dalam tubuh badan manusia pada kelajuan dan jumlah yang sama. Baru kita kata dia mempunyai kesetaraan bio. So secara umumnya kalau dia dah melepasi ujian bioequivalence study, ia bermaksud ia mempunyai keberkesanan yang sama dengan innovator. So yang advantage dia kat sini, kos dia murah kerana dia tidak perlu ada menanggung kos ujian klinikal atau R&D dan juga dia tidak perlu menanggung kos promosi. Hanya, dan satu lagi kena ingat, bila habis saja tarikh paten, bila dibenarkan untuk dikeluarkan ubat-ubat generik ni, bukan satu kilang yang akan keluarkan. Banyak kilang yang akan keluarkan. So dengan cara begini sebenarnya dia mewujudkan satu pasaran yang berdaya saing. Okey? Dan persaingan inilah yang menyebabkan pengeluar-pengeluar ubat generik ni selalunya akan bermain dengan harga. Dia akan memberi kesan terhadap penurunan harga dalam pasaran. So oleh sebab tu kita tak kata ubat generik dia murah, dia tidak berkualiti. Kerana kualitinya KKM dah kata tadi, jika dia berdaftar, kita dah tentukan dia mesti dikilangkan di kilang yang ada GMP. Dia perlu melepasi ujian kesetaraan bio dan segala keperluan-keperluan lain yang perlu ada dalam proses pendaftaran ubat. Dan perlu diingatkan ubat ni adalah satu item yang dikawal oleh satu badan yang bertanggungjawab. Okey, kalau istilahnya lambat bertindak,
penggunaan, pengambilan ubat generik itu dikatakan persepsinya tidak semolek sebab lambat kesannya. Adakah itu satu persoalan yang boleh kita ajukan? Kalau dah dengar penerangan tadi, saya rasa tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Saya rasa tuan sebab ia mungkin satu mitos sajalah. Ya. Ia satu andaian saja bahawa kalau kita ambil ubat generik ni dia lambat bertindak. Sebab kalau ikut kajian bioequivalence tadi, kita menguji okey, kadar serapan dalam darah mestilah mempunyai kadar serapan yang sama dan jumlah yang sama pada kadar yang sama. Okey. Jadi segala penerangan daripada awal kita mula berbicara mengenai ubat generik dan juga ubat innovator ini tadi, jelas saya rasa tidak perlu lagi ada persoalan dari segi adakah kilang innovator itu lebih bersih, sebabnya saya rasa melalui proses yang sama, sistem yang sama, dan kalau dikatakan ubat generik itu lambat bertindak, saya rasa tidak ada lagi persoalan, sebab yang pentingnya adalah bahan aktif, bukannya adalah seperti ramuan-ramuan lain itu ya, seperti warna, perisa atau apa-apa sahaja. Dan kalau sekarang ini apa yang boleh kita sarankan kepada penonton kami, penonton platform kami pada petang ini untuk mereka nak mendapatkan bekalan ataupun mereka nak membeli ubat generik ini, sebab ramai saya rasa dah rupanya kisahnya mereka boleh dapatkan harga lebih murah, sebab ya kita faham dengan apa yang kita lalui dalam tempoh ekonomi semasa sekarang ini, saya rasa mereka perlu untuk mendapatkan sesuatu harga sebab dah ada pilihan iaitu ubat generik, tetapi bagaimana untuk mereka berani untuk membeli ubat generik supaya mereka lebih yakin ubat generik kesannya sama, harganya saja berbeza. Okey, dari segi tips lah sekiranya pengguna yang tadi apa yang kita perlu pastikan sebelum kita membeli ubat. Okey, yang kita perlu pastikan adalah tahu nama bahan aktif. So bila kita tahu nama bahan aktif, jangan kenal ubat melalui bentuk, warna dan sebagainya. Kemudian kenalah baca dan faham label ubat. Okey, dan seterusnya sentiasa bawa bersama senarai ubat ataupun surat preskripsi ubat tersebut, kerana kat situ ada terkandung nama-nama ubat. Dan tanyalah pada ahli doktor ataupun farmasi lah. Dan berkaitan dengan option yang ada, kalau selepas ini pergi ke kedai farmasi, mungkin nak membeli ubat untuk sesama dan sebagainya, mungkin boleh ajukan soalan ni. Ini tadi tuan kita ada cerita maklumat yang ada pada sampul ubat. Saya kita ada masa lagi. Mungkin kita boleh kalau kita tengok jelaskan sedikit. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah apa yang perlu ada pada sampul ubat, dan yang ini adalah keperluan-keperluan yang ada mengikut undang-undang. So semua informasi ini perlu ada pada sampul ubat. Terutama kalau kita nak tengok berkaitan dengan nama ubat tadi, pada nama ubat tadi, bahan aktif tu terletak pada nama ubat. Yang ini pula adalah keperluan mengikut undang-undang juga, apa yang perlu ada pada label produk ubat, yang perlu ada pada kotak, yang perlu ada pada botol. Okay? So kalau kita nak tengok, kita kena lihat bahan aktif. Dan yang ini, kalau ada sebarang rujukan boleh terus saja kepada pihak yang berkenaan ataupun terus saja rujuk kepada pihak KKM sendiri. So kita sebenarnya menyediakan perkhidmatan Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan. Ini ada talian National Pharmacy Call Center 1-888-67722. Ia ada beroperasi mengikut office hour pukul 8 hingga pukul 5 petang dan Isnin hingga Jumaat. Apa soalan yang popular selalu diajukan? Semua soalan berkaitan dengan ubat-ubatan. Sebab yang menjawab ni akan dijawab oleh pegawai farmasi yang bertugas dan bertempat di Hospital Kuala Lumpur lah. So mereka yang akan menjawab semua segala pertanyaan berkaitan dengan ubat-ubatan, termasuk kalau nak tanya berkaitan dengan ubat generik. So sekarang ni pilihan ada di tangan pengguna. Betul. Okey. Pilih mengikut kemampuan masing-masing. Ini juga satu sektor dan pilihan memang sudah ada. Pilihan itu sudah ada. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Zihan Mustafa yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi Cawangan Penggunaan Ubat Berkualiti Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya rasa alhamdulillah saya sendiri pun sudah mula faham, dan saya rasa penonton kita yang ikuti kita tadi, mereka sudah faham rentak ataupun mereka tahu apa sebenarnya ubat generik dan kelebihan ubat generik ini berbanding dengan ubat asal itu ubat innovator. Terima kasih atas perhatian anda bersama kami untuk platform pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersama untuk Berita Wilayah petang nanti. Saya Hisham Saleh, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.